penciptaan lelaki dan perempuan menurut firman Tuhan. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, marilah kita membuka hati kita kepada firman Tuhan dan kembali kepada permulaan segala sesuatu saat. Tuhan mencipta manusia dengan penuh kasih, tujuan, dan kemuliaan. Kisah penciptaan ini bukan hanya sejarah, tetapi merupakan cermin identiti dan dasar iman kita. Sebelum dunia kita wujud, sebelum gunung terbentuk, dan sebelum bintang berkilau, Tuhan sudah mempunyai satu rencana besar. Dia bukan mencipta kerana kesunyian, tetapi kerana kasih yang melimpah. Setelah Tuhan mencipta langit, bumi, laut, dan daratan, matahari, dan bulan, hayuan darat, laut, dan udara, Tuhan melihat semuanya baik. Tetapi ada satu ciptaan lagi yang belum wujud ciptaan, yang akan memantulkan gambar dan rupanya sendiri. Firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan, saudara-saudari, Tuhan tidak mencipta manusia dengan firman seperti ciptaan lain. Tuhan turun ke tanah, mengambil debu, dan membentuk manusia pertama dengan tangannya sendiri. Ini menunjukkan kita bukan kebetulan. Kita bukan hasil proses yang tidak sengaja. Tetapi kita dibentuk dengan hati dan perhatian Tuhan. Setelah membentuk tubuh Adam, Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dalam sekelip mata, debu itu berubah menjadi makhluk hidup manusia pertama di bumi. Nafas itu bukan sekadar udara, tetapi lambang roh, jiwa, dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Tuhan menempatkan Adam di sebuah tempat yang sangat indah, Taman Eden, penuh dengan sungai, buah-buahan, pokok kehidupan, dan kehadiran Tuhan sendiri. Tuhan memberi Adam 1. Tanggung jawab, mengusahakan, dan memelihara taman. 2. Kebebasan, makan dari segala buah kecuali 1. 3. Authority, memberi nama kepada semua hayuan. Adam hidup dalam hubungan langsung dengan Tuhan. Dia bebas, kuat, dan diberkati. Namun, Tuhan melihat sesuatu yang penting. Untuk pertama kalinya dalam kisah penciptaan, Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Adam mempunyai segalanya, tetapi dia masih sendirian. Tuhan tidak mau manusia hidup dalam kesunyian atau kekosongan. Lalu Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Dari tulang rusuk Adam, Tuhan membentuk seorang perempuan, bukan dari tulang kaki untuk dipijak, bukan dari kepala untuk memerintah, tetapi dari rusuk tempat dekat dengan hati. Dan Tuhan membawa perempuan itu kepada Adam, seperti seorang bapa membawa pengantin kepada pengantin lelaki. Adam begitu bersukacita dan berseru, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itulah ungkapan pertama pasangan manusia di bumi. Firman Tuhan berkata, mereka akan menjadi satu daging. Perhatikan bahwa Tuhan mencipta dua manusia yang berbeza, tetapi saling melengkapi. Lelaki dengan daya kepimpinan, kekuatan, perlindungan. Perempuan dengan kelembutan, hikmat, kepekaan rohani. Namun, keduanya mempunyai nilai yang sama, maruah yang sama, panggilan yang sama untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi. Ini bukan sekadar perintah, tetapi berkat ilahi atas keluarga, perkawinan, dan keturunan. Sebelum kejatuhan dosa, manusia hidup dalam harmoni. Tiada konflik, tiada kesakitan, tiada air mata, tiada perbalahan, tiada rasa bersalah. Mereka hidup dalam kehadiran Tuhan setiap saat. Inilah rancangan asal Tuhan untuk manusia hidup dalam terang, kasih, dan kemuliaannya. Saudara-saudari yang dikasihi. 1. Kita berharga karena kita dicipta oleh Tuhan sendiri. 2. Kita bukan kebetulan. Hidup kita mempunyai tujuan. 3. Lelaki dan perempuan dicipta setara, saling melengkapi dalam kasih Tuhan. 4. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan melalui identity, perkawinan, dan kehidupan harian. Meskipun dunia hari ini keliru tentang identiti dan nilai manusia, firman Tuhan tetap jelas. Identity sejati kita
datang dari Dia yang mencipta kita. Semoga kisah penciptaan ini menguatkan iman kita, memulihkan identitas kita, dan mengingatkan bahwa setiap daripada kita adalah karya indah Tuhan. Lelaki atau perempuan kita semua dikasih, dipilih, dan dipanggil untuk berjalan bersama Tuhan. Shalom. Dan Tuhan memberkati setiap kita.